Company macam Mitsubishi dan Fuji dalam kurungan Subaru masa ni start buat skuter untuk pasaran Jepun dan benda ni terbukti berjaya. Assalamualaikum kepada penonton YouTube channel G6. Saya host anda Nafis Kasim. Hari ni kita nak cerita kesinambungan daripada video short kita yang lepas. Jenama motosikal Jepun ni memang kita tahu dia punya ketahanan, kualiti, teknologi dan performance dia di dalam pasaran dunia. Termasuklah di pasaran negara kita sendiri. Dominance tak dominance lah motor-motor Jepun ni kat pasaran Malaysia. Kalau kau berhenti kat traffic light kat mana-mana pun, kau tengok depan motor Jepun, kiri motor Jepun, kanan motor Jepun, belakang semua motor Jepun. Tapi kita tahu motosikal Jepun ni dia ada 4 dia keseluruhan. Dia panggil Japanese Big Four, iaitu Honda, Suzuki, Yamaha dan Kawasaki. Tapi sebenarnya ada banyak lagi brand-brand Jepun ni dahulu kala lah. Pada zaman kemuncak dia pada tahun 1952, secara total dia ada 120 pengeluar motosikal di Jepun. Banyak tak banyak? Meriah bai, dah macam produk timbang kilo kat Malaysia dah dia punya meriah tu. Tapi angka tu dia semakin menurun lah. Dalam video ni nanti korang akan tahu kenapa. Tapi kejayaan ni tak terhasil dalam sekelip mata. Mesti ada cerita di sebalik dia. Even rakyat dia sendiri pun tak support industri dia pada mula-mula industri dia nak berkembang. So dalam video kita pada kali ni, kita nak cerita kebangkitan motosikal daripada Jepun. Hayya! Kisah dia bermula pada tahun 1896 apabila ada satu motosikal daripada Jerman ni, iaitu Hildebrand and Wolf mula display di hotel di Tokyo. Minta maaf kalau sebutan dia salah, memang saya tak reti nak sebut macam mana. Kira motor ni adalah motosikal yang pertama mendarat kat Jepun. Dia orang display kat hotel tu. So benda ni berjaya membuka mata orang Jepun tentang motosikal dekat sana. So dia orang ni mulalah buka mata. Oh, ada motosikal rupanya kat dunia ni. Macam basikal tapi ada enjin. Dan pada tahun 1908 timbul seorang mamat ni, dia nak reka motosikal pertama di Jepun dan dia buka institut dia sendiri dekat sana untuk buat penyelidikan. So bahan rujukan dia daripada barat lah, of course. And then dia cipta satu enjin 40cc 2-stroke. Dan kemudian ni enjin ni diletak ke dalam kesis yang dipercayai milik motosikal Triumph. So motosikal ni adalah motosikal pertama yang dicipta di Jepun. Kecuali kesis lah, kesis dia guna kesis daripada Triumph tadi kan. Dan motosikal ni diberi nama NS Motor, diambil sempena nama saya, Nafis Smart Motor. Tapi motor ni dia buat dalam skala yang bukan besar lah. Dia buat kecil-kecilan je. Sepanjang motor ni dia buat lebih kurang dalam 20 biji motosikal je. Dan pada tahun seterusnya, pada tahun 1909, kerajaan Jepun secara sah telah membenarkan import motosikal daripada luar. So benda ni mewujudkan pasaran jual beli motosikal dekat Jepun. So sekarang spare part pun dah available dekat sana. Diorang pun ada akses untuk kaji lebih lanjut lah pasal motosikal ni. Dan pada tahun yang sama, ada satu company daripada Tokyo, iaitu Miyata, telah menubuhkan motosikal dia sendiri, iaitu Asahi. Dan motosikal ni dijual kepada umum dan juga digunakan oleh pihak berkuasa kerajaan dan juga polis. Tapi waktu ni rakyat Mahen menganggap kenderaan bermotor ni adalah satu barang yang mewah. Dan golongan elit pula, dia orang ni lebih prefer untuk gunakan motosikal import daripada luar negara. So dia punya jualan untuk model Asahi ni tak begitu memberangsangkan. Sepanjang pengeluaran motor Asahi ni dia jual tak lebih daripada 40 unit je. Dan akhirnya pada tahun 1916 dia orang stopkan production motosikal ni. Dan pada era ni juga motosikal daripada USA, iaitu Harley Davidson dan juga Indian, dah start masuk ke dalam pasaran Jepun dengan sisi yang lebih besar. Dan pada tahun 1923 muncul pula cubaan lagi daripada Jepun untuk keluarkan motor dia sendiri. Tapi hasil pun sama juga, tak dapat sambutan juga. Benda ni berlarutan sehingga dalam 20 tahun jadi macam ni. So dalam masa 20 tahun ni, budaya bermotosikal di Jepun pun semakin berkembang. Dah semakin banyak racing-racing event diadakan di Jepun dan kelab bermotosikal pun makin bertambah. So diorang memang minat budaya racing-racing ni. Samalah kita, mat motor tak boleh lari daripada racing. Rancak tak rancak scene racing dekat sana, sampai ada rider diorang pergi race dekat TT Isle of Man. Gila tak gila pergi race kat Isle of Man tu, korang pun tahu lah.
Macam mana nak mampus dia orang pergi race kat sana tu kan. Tapi benda ni membuatkan pengeluar-pengeluar di Jepun mula sedar kalau dia orang nak kompetitif dalam market, dia orang kena compete dengan pengeluar-pengeluar daripada luar negara ni untuk bagi naikkan nama dia orang. Jadi pengeluar-pengeluar di Jepun ni dia ambil peluang ni untuk compete sekali dalam race yang ada dekat Jepun tu. Dan diorang ni pun buat event macam-macam event jugalah untuk naikkan balik dia punya brand untuk motosikal diorang ni. Ada tu owner dia sendiri pergi tour dekat Japan ni pakai motosikal diorang. Dia cover sampai 2,000-3,000 km untuk buktikan kebolehan motosikal diorang ni. Dan benda ni terbukti berjaya meningkatkan sedikit sale diorang masa ni. Tapi sayangnya masa ni second Japanese Sino War telah meletus. Dan lepas tu pun tak lama lepas tu Perang Dunia Kedua pula meletus. So biasalah bila perang bahan mentah dah tak banyak lagi, diorang ni pun kena tolong kerajaan diorang untuk membantu usaha perang diorang. Selepas tamatnya peperangan pada tahun 1945, kebanyakan company-company yang membantu kerajaan dalam usaha perang ni diorang kena fikirkan survivability diorang selepas perang. Yelah, diorang dah tak buat kereta kebal, diorang dah tak buat kapal terbang lagi, dah tak ada permintaan. Dan bahan mentah masa ni pun memang kurang lepas perang. Dan seperti anda sedia maklum, Jepun kalah Perang Dunia Kedua ni. So, pihak pentadbiran di Jepun memang dah beralih arah kepada pihak berikat selama 7 tahun lebih kurang, daripada tahun 1945 sehingga 1952. Pada tahun 1947, General Headquarters pihak berikat mula membenarkan pengeluaran motosikal di Jepun dan diorang mula mengubal undang-undang untuk pengkelasan motosikal dekat sana. Ada motor besar, ada motor kecil, dan perubahan yang paling besar sekali dekat sini adalah pengkelasan lesen memandu kat sana. So kat sana motosikal yang bersisi rendah untuk budak umur 14 tahun dan ke atas, diorang boleh memandu ke tak? Membawa motosikal tu tanpa menggunakan sebarang lesen. Dan perkara ni terbukti membantu penjualan motosikal dekat sana. Motosikal berkapasiti rendah dekat Jepun time ni memang tengah meledak. Yelah, negara baru lepas perang, so diorang ni perlukan kenderaan untuk berulang alik semualah. So benda ni baguslah. Motor kecil ni cost efektif, murah. Memang permintaan dia tinggi. Company macam Mitsubishi dan Fuji dalam kurungan Subaru masa ni start buat skuter untuk pasaran Jepun dan benda ni terbukti berjaya. Ramai pengeluar-pengeluar kat luar tu dia mula ikut langkah Fuji dan Mitsubishi ni untuk buat skuter. Permintaan tengah tinggi. Zaman ni memang tengah trending lah kot skuter kat sana. Macam kat Malaysia lah, lepas Y-Suku keluar, semua pengeluar pun nak buat super moped dia orang sendiri. Benda yang sama terjadi. Dan kalau korang perasan, Fuji dalam kurungan Subaru dengan Mitsubishi itu sekarang ni dia lebih dikenali sebagai pengeluar kereta. Tapi tu dulu-dulu diorang buat skuter by asal dia. Dan kalau korang perasan, memang ramai pengeluar-pengeluar ni sebenarnya asal dia buat skuter dan sekarang ni diorang dah beralih arah kepada pembuatan kereta. Dia jadikan benda ni sebagai batu loncatan. Macam saya jugalah, saya dulu pun bawa skuter. Saya guna skuter tu sebagai batu loncatan. Perkara ni dilihat positif bagi company-company kecil yang sumber kekurangan. Sebab nak develop atau nak hasilkan skuter ni dia makan kos taklah terlalu tinggi macam full size motorcycle. So benda ni dia wujudkan persaingan yang lebih kompetitif. Nak bagi gambaran je betapa intensnya persaingan kat Jepun masa ni adalah ada satu daerah yang bernama Hamamatsu kat Jepun. Dia siap wujudkan kesatuan pengeluar motosikal dia sendiri dengan nama HMMA. Kat Hamamatsu ni ada banyaklah pengeluar-pengeluar yang termasuk Suzuki, Kiragawa, Honda, Daiwa, Marusho, Isuzu, Tenru, Nagamoto dan banyak lagi lah. Kalau kita nak list satu-satu memang banyak. So kita list sikit je kat sini. Ini baru satu daerah. Ada banyak lagi daerah kat Jepun sebenarnya yang mengeluarkan motor-motosikal ni. Persaingan ni dah jadi macam perlombaan pula dah. Pengeluar-pengeluar ni dia berebut-rebut untuk offer motosikal yang terbaik di setiap segmen motosikal yang ada dekat sana. So diorang ni dia siap sewakan lagi padang sekolah kat sana untuk orang ramai test motosikal diorang macam mana pergi dia agak. Gila amik lah diorang. Zaman ni dah tak macam dulu-dulu lagi dah. Setiap komponen dekat motosikal ni diorang R&D dan design sendiri.
daripada engine, chassis, semua dia design sendiri. Gearbox semua dia orang design sendiri lah. Kat sinilah wujudnya pelbagai inovasi-inovasi baru yang tiada sempadan lagi dekat sana. Kalau sebelum ni diorang banyak copy je daripada brand luar apa semua, dan ada yang dia rebash balik lah US punya motor macam Harley Davidson tu. Sekarang dia design sendiri. Bagi diorang time ni, siapa yang paling banyak inovasi, siapa buat motosikal yang terbaik, diorang lah yang akan pegang pasaran motosikal ni. Kalau dulu-dulu zaman sebelum perang diorang mampu menghasilkan dalam puluh-puluh atau ratus-ratus je motosikal dalam masa setahun, zaman ni diorang dah mula keluar ribu-ribu motosikal setahun. Malah pada penghujung 50-an diorang dah mula mencapai angka jutaan motosikal setahun. Dan mostly motosikal yang terjual ni datangnya daripada Honda. Pada pertengahan tahun 50-an ni, atau to be precise pada tahun 1955, Yamaha mula mengeluarkan Yamaha Motor Division. Kalau sebelum ni diorang buat alat muzik apa semua tu, sekarang dia pun dah buat motosikal. Ini brand kegemaran rakyat Malaysia ni. Diorang ni datang dengan selera yang lain sikit daripada brand lain. Model pertama diorang iaitu YA1 ni, diorang masuk-masuk diorang sertai racing. Dalam otak diorang ni memang racing je. Baru masuk je industri, diorang ni memang join racing je lah. Race macam Mount Fuji Essen dan All Japan Automobile Road Race. Diorang ni bukan sertai race tu suka-suka. Diorang masuk race ni dan menang dan conquer semua podium dekat sana. Dan macam biasalah, kalau korang tengok sendiri pun race asyik balik-balik dia menang, balik-balik dia menang. Kau pun percaya motosikal tu memang power. So inilah yang terjadi. Diorang menang hari Ahad, hari Senin diorang jual motor. Sale diorang pun mencanak naik. Dan zaman lepas perang tahun 50-an ni pun ekonomi Jepun pun semakin baik lah. Dan diorang pun ada cita rasa baru untuk berracing. Dan race-race yang famous dekat Jepun ni dah mula tukar selera orang Jepun dekat sana. Daripada diorang prefer nak beli skuter atau motosikal-motosikal yang bersisi kecil, diorang dah berubah selera kepada motosikal yang lebih besar. Persaingan yang semakin sengit dekat Jepun ni membuatkan potongan kek market share dekat Jepun ni semakin tak cukup orang untuk share. Kek dah makin ramai orang nak share, banyak pula company yang tumbuh, tapi potongan dia dah tak balance lah. Ada yang lebih dominan macam Suzuki, Honda, Yamaha ni, dan pengeluar-pengeluar kecil ni semakin lama semakin tak boleh survive. Menjelang era 60-an ni, daripada banyak-banyak motosikal ni, daripada 120 turun kepada 70 lebih je, dan akhirnya pada dekat-dekat nak 60-an tu tinggal 3 je. Tinggal Honda, Suzuki dan Yamaha. Baik, 3 je. Mana lagi satu? Yang ini korang kena tunggu episod akan datang. Banyak yang terjadi pada tahun 60-an ni. Dia panggil the crazy 60s pada zaman 60-an ni. Banyak idea-idea gila daripada syarikat Jepun ni. Daripada motor 16 speed, 50cc, 3 silinder, 250cc, 6 silinder. Gila-gila punya untuk diorang keluar daripada negara diorang ni. Diorang kena bagi idea memang gempak lah untuk compete dengan pasaran luar negara dalam racing apa semua tu lah. Dalam episod pertama ni kita banyak bincangkan perkembangan motosikal Jepun dekat dalam internal je lah, dalam negara dia. Dalam episod kedua nanti kita akan bincangkan macam mana dia boleh tembus pasaran dunia dan mengalahkan lawan-lawan dia daripada Eropah dan US semua tu. Dari dominasi daripada negara US dan Eropah lain kepada motosikal Jepun, daripada kempen Honda yang berjaya mengubah persepsi dunia terhadap motosikal, dan akhirnya diorang berjaya membuat superbike pertama di dunia. Benda-benda ni semua kita akan bincangkan dalam episod akan datang. Sebelum tu kita nak minta maaf lah, kita terpaksa pecahkan cerita ni pada 2 episod. Sebab yelah, biasalah bulan puasa kita kena man-man, relax-relax sikit dulu. Kang cerita banyak-banyak, Kang terpaksa lah saya pergi keluar, pergi cari Milo ais. Dah terbatal pula puasa kan. Dan kalau ada maklumat yang kurang tepat tu, biasalah kadang-kadang bila baca tu dia ada kontra sikit je, tapi dia dah boleh mengubah keseluruhan cerita tu. Kita orang minta maaf dulu siap-siap sebelum korang hentam kita orang beramai-ramai. Baik, kita orang minta maaf dulu.
Benda ni korang boleh bincang kat ruangan komen tu lah. Nanti kita boleh perbaiki lagi pada masa akan datang nanti. Tajuk ni sebenarnya kita bincangkan dalam video short sebelum ni. Tapi biasalah, kita orang sebelum ni pun memang busy. Minta maaf sangat-sangat sebab lama sangat tunggu part 2. Tapi dalam part 2 ni kita decide tak nak buat dalam bentuk short lah. Kita buat dalam format video yang panjang. Sebab video ni detail sikit kalau nak cerita. Tak syok lah cerita 1 minit je. Kena buat video full. Terima kasih juga kepada kita orang punya viewer-viewer yang minta part 2 pada video short itu. Sebab korang lah kita orang terinspirasi untuk buat video ni. Tapi sebelum tu, kepada korang yang belum subscribe lagi channel ni, sudi-sudilah tekan button subscribe ni dan nyalakan button loceng dekat bawah tu. Takut nanti terlepas video part 2 nanti. Terima kasih juga kepada anda semua yang sanggup tengok video ni daripada awal sampai habis. Takat ini sajalah video kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa di dalam video yang akan datang. Sekarang ni pun dah pukul berapa dah? Nak berbuka dah. WhatsApp pun dah asyik berbunyi dah. Orang rumah minta beli murtabak. Sekian saja. Assalamualaikum.